Baik, jumpa lagi kita. Terima kasihlah kena tak jemu. Ha? Okey. Bila kita meeting semua bab meeting. Bila bab meeting kan, dia seronok dah kita dapat belajar albat lebih cepat. Sebab apa? Dekat situ sebagai jurutera yang muda saya dulu bukan terpinga-pinga. Term memanglah, term memang dengar dulu, catat. Kemudian saat dia balik office tanyalah senior kan, hotel bos ke tanya ni apa dia tadi sembang cerita dia apa dia gitu. Dan ada setengah-setengah projek yang berskala besar memerlukan dipanggil jurutera residen, yang mana jurutera residen pada masa tu required seorang professional engineer. Jadi bila nak jadi professional engineer, antara benda-benda yang wajib tahu adalah technical knowledge lah. Technical knowledge, kita tahu apa yang kita design, apa yang kita buat, apa ikut standard mana. Kita shock scenario calculate ke ataupun kita rujuk mana-mana, kita kena tahu yang tu. Yang kedua, dari segi macam mana kita nak solvekan isu-isu yang berkaitan dengan engineering. Okay. Yang ketiga berkenaan dengan project management. How you going to handle this kind of project, macam tu. So basically bahasa mudah, orang kata selalunya bajet dan masa tu tidak menjebelahi kita. So bila sebagai jurutera ni, dia kena play around dan kena ada teknik-teknik yang mana kita boleh susun balik dari segi planning projek tu. Instead of kita nak buat, kita contoh jalan tadi kan, mungkin ada bahagian-bahagian tertentu yang tidak dapat di construct, kita buat tempat lain dulu. Macam tu. Tetapi walau bagaimanapun, dalam masa yang sama kita kena follow lah sequence of work tu. Sequence of work ni maksudnya macam mana? Contoh jalan tadi lah. Okey. Bila kita nak buat jalan, kalau kita perasan, kebanyakan jalan mesti diapit oleh ada guide rail. Dia panggil guide rail tu, guide rail. Macam tu. Tengah-tengah yang besi yang macam lekuk, macam bentuk bentuk dia. Macam tu lah. Lebih kurang. Kan? Yang tu untuk tampan kereta ataupun kenderaan daripada lompat pergi sebelah sana kan, kalau kat highway kan, gitu. So ada guide rail, ada longkang. Jadi kita nak tengok sequence. Okey. Bila nak tengok sequence, kita kena timing kena cantik lah. Kita kena work in hand juga dengan project management ni, bahagian planning, supaya barangan yang kita nak beli tu sampai timing cantik. Okey, contoh. Ni contoh. Tak mau tengok jalan mungkin payah nak faham. Kita tengok rumah, senang. Rumah basic dia apa? Basic dia tanah. Lepas tu kita kena ada konkrit simen atau bata. Lepas tu tingkap dengan pintu, bumbung. Itu saja. Kan? Okey. Kalau kita kena yang kata sequence tadi ni, tak boleh lah. Dia tak payahlah nak kena beli bumbung awal-awal. Memang betul kalau kita buat, sebenarnya kita buat bumbung dulu kan, supaya hujan tak kena basah semua tu. Boleh bukan tak boleh. Cuma nanti bila kita nak buat floor, kalau kita buat bumbung dulu, rumah tu ada 3 tingkat. So kita nak tuang simen untuk first floor, second floor tu macam mana, third floor lah atas tu macam mana. So kan, kalau kita tengok construction wise kan, bila kita tengok tu kan, kita nak angkat simen tu, crane yang tolong angkat simen kan sampai tu. So dan kita nak angkat BRC lagi, nak sertak kat situ, macam tu. Jadi dan kat atas normally rumah bumbung kita bahagian tu kan, kita letak tangki lah kan, macam tu. So sequence tu kalau kita nak buat tapi tak ikut sequence, dia jadi penin. Bila penin dia sangkut lah. Bila sangkut dia jadi serabut. Bila serabut dia jadi delay. Bila delay dia jadi masalah pada semua orang lah. Itu kalau ada yang jalan yang lambat siap, rumah tak sempat lambat siap,
benda-benda pengurusan yang kita panggil project management. Yang tu. Tak apa, insyaAllah along the way kita akan sentuh beberapa angle berkenaan dengan project management. Interesting. Sebab dia juga akan dikira sebagai satu tips semasa exam dan interview untuk professional engineer. How you handle project yang masalah. Ada je nanti kalau kata berpeluang masuk syarikat mana-mana pun, ada je. Kalau saya dulu ada pernah dapat masuk masa kontraktor, buat projek sakit. Projek sakit ni, projek tu orang lain buat. Lepas tu dia kalau syarikat tu dia tarik handbrake, kemudian klien panggil syarikat yang saya kerja dulu tu lah, mai sambung buat. So InsyaAllah kita akan tengok bab tu pula next episode. Jumpa lagi. Assalamualaikum.